Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas perniagaan bersama Cikgu Eva, hari ini kita akan belajar koperasi. Jenis milikan perniagaan koperasi. Biasa kita tengok koperasi sekolah, koperasi kedai co-op mart. Okey. Ini adalah contoh-contoh koperasi yang ada. Okey, kita tengok apa dia ciri-ciri koperasi. Antara ciri-ciri koperasi ialah dia dimiliki oleh anggota-anggotanya untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Okey, kalau koperasi sekolah, dia untuk memenuhi keperluan di dalam sekolah. Okey, anggota-anggota yang membuat keputusan. Okey, liability terhad. Okey, maksud liability terhad ni, maksud dia modal kerugian atas modal saja, apa yang dilaburkan saja, dan tidak menjejaskan harta atau aset peribadi pemilik. Okey, bukan untuk tujuan politik, dan dia terikat dengan akta peraturan undang-undang kecil. Okey, dan modalnya adalah sumbangan ahli. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip-prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi. Kita tengok satu-satu. Keanggotaan sukarela dan terbuka, kawalan secara demokratik oleh anggota, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, kebebasan autonomi, pendidikan, latihan dan juga maklumat, bekerjasama antara koperasi, prihatin terhadap komuniti. Okay, ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi. Okay, kalau kamu tengok keanggotaan sukarela dan terbuka. Okay, tapi di sekolah kena ikut semua sebab terikat dengan undang-undang sekolah. Okay, tapi kalau koperasi di luar tidak. Okay, sukarela. Okay, seterusnya kita pergi kepada jumlah anggota. Okay. Jumlah anggota untuk koperasi ialah minimal 50 orang. Maksudnya dia kena 50 orang dan ke atas. Setiap anggota perlu beli modal share. Okay, yang ni saya percaya setiap pelajar masuk ke mana-mana sekolah kena bayar share koperasi. Itu adalah modal share yang disumbangkan oleh setiap anggota, dan maksudnya kita telah menjadi ahli koperasi. Okey, apa dia hak-hak anggota? Okey, hak anggota ialah hak untuk mengundi, di mana ada mesyuarat agung tahunan koperasi akan diadakan. Okey, dan dalam kalangan ahli lembaga koperasi akan mengundi siapa yang akan mempengerusi syarikat, okay? Siapa yang menguruskan syarikat koperasi, okay? Terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan, okay? Mengambil semula modal share apabila keluar daripada koperasi. Okay, di sini kamu boleh tengok setiap ahli-ahli koperasi, kalau dia mau keluar daripada koperasi, dia boleh ambil. Sama juga dengan keluar sekolah, sebenarnya ada hak untuk minta balik share koperasi. Mungkin ramai yang dah tahu. Okay, menerima pulangan dalam bentuk dividen. Okay, dan juga pelajar kita akan terima dividen. Sebab koperasi ni adalah satu perniagaan, dan perniagaan tu ada untung. Okay, dan setiap tahun dia akan bagi tahu berapa keuntungan dan juga berapa dividen yang akan diserahkan kepada ahli-ahli lembaga koperasi. Okay, kalau kamu ingat pada tahun lalu kita ada buat hari Koptin, dan hari Koptin tu kamu kena bagikan setiap orang ada berapa ringgit. Itu adalah pemberian dividen. Okay, pemberian dividen kepada pelajar-pelajar hasil daripada share yang diberikan.
Okey, apa dia pula kelebihan dan keburukan koperasi? Kelebihan koperasi, liability terhad, setakat modal sahaja, tidak melibatkan harta peribadi, pentadbiran secara demokrasi, ahli lembaga koperasi yang menentukan. Apa macam mana perjalanan perniagaan koperasi, tiada beban cukai dan juga dia ada rebate. Kekurangan koperasi. Kadar pulangan rendah. Pengurusan dan pemilik terpisah. Pemilikan share terhad kurang daripada 20% dan tidak boleh pindah milik share. Cuma koperasi ni oleh kerana dia lebih kepada untuk memenuhi keperluan anggota, jadi dia tidak tidak keuntungan tu tidak banyak sangat, bukan untuk berkonsepkan untuk mendapat untung lebih. Pengurusan dan pemilik terpisah, maksudnya siapa yang mengurus, dia cuma mengurus setakat itu saja. Dia bukan dia yang memiliki perniagaan. Sekiranya dia keluar daripada koperasi, dia tidak ada apa-apa lagi dengan koperasi itu. Pemilikan share terhad hingga 20 kurang daripada 20%. Maksudnya kita tidak boleh beli share lebih daripada tu. Dan tidak boleh pindah milik share. Contoh, kamu ada beli share koperasi sekolah. Lepas tu adik kamu datang masuk sekolah. Kamu sudah habis, kamu kata bolehkah share yang koperasi yang saya sudah bayar saya serahkan kepada adik saya? Tak boleh, sebab tidak boleh pindah milik share. Itu ialah kelebihan dan kekurangan koperasi. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.